Sandal. Sandal gitu. Dah, sandal ini. Ada. Ada. Ambil situ, ambil situ. Ambil situ. Ini sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi yang membincangkan tentang aqidah, tentang ilmu usuluddin, tentang al-fiqhul akbar, tentang pegangan yang wajib dipegang oleh setiap mukallaf mengikut manhaj salaf. Anjuran masjid terbau dan kita mengharapkan pengajian kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. Maksudnya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui sejak azali jumlah orang yang akan masuk ke dalam syurga dan jumlah orang yang akan masuk ke neraka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlah sejak daripada azali, jumlah orang yang akan masuk syurga dan jumlah orang yang akan masuk neraka sekaligus. Jumlah tersebut tidak akan bertambah dan tidak akan berkurangan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hak yang perlu kita tahu adalah malam ni Jumaat ha. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut tukar malang aja. Betul dah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara akidah yang wajib dipegang oleh setiap kita adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah penghuni syurga dan Allah Taala mengetahui siapakah penghuni neraka. Ramai mana penghuni syurga, ramai mana penghuni neraka, ia ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita kena tahu beberapa asas. Asas yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan syurga dan Allah Taala telah menciptakan neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mencipta penghuni syurga. Dan Allah Taala akan menciptakan penghuni neraka. Syurga telah diciptakan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah Taala kata uiddat lil muttaqin. Telah disiapkan syurga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Begitu juga neraka telah diciptakan
Neraka telah wujud sekarang lah ni. Allah Ta'ala khabar dalam Quran, uiddat lil kafirin. Neraka itu telah disediakan untuk orang-orang kafir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syurga telah diciptakan oleh Allah, neraka telah diciptakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencipta penghuni syurga dan penghuni neraka. Di sana ada penghuni syurga dan di sana ada penghuni neraka. Berapa ramai mana hak yang menjadi penghuni syurga? Semuanya dalam pengetahuan Allah. Ramai mana hak yang menjadi penghuni neraka? Semuanya dalam pengetahuan Allah. Allah Ta'ala mempunyai sifat ilmu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui segala mereka yang akan menjadi penghuni syurga dan segala mereka yang akan menjadi penghuni neraka, sama ada dari kalangan lelaki ataupun dari kalangan perempuan, sama ada dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni termasuk dalam akidah yang wajib kita kena pegang. Wajib kita kena pegang kerana perkara ini disebut di dalam Al-Quran dan perkara ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis yang menjelaskan perkara ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan maksud setiap seorang di kalangan kamu ada tempat duduknya dalam syurga dan ada tempat duduknya dalam neraka. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, boleh tak kami berpegang di atas apa yang telah dituliskan untuk kami tanpa kami beramal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu beramal kerana setiap seorang di kalangan kamu akan dipermudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya. Ahli syurga, orang yang akan mendapat kebahagiaan, maka dipermudahkan kepada dia untuk melakukan amalan-amalan orang yang dapat kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilangan penghuni syurga, bilangan penghuni neraka yang ada dalam pengetahuan Allah, dia tidak akan bertambah dan tidak akan berkurangan. Itu maksud fala yuzadu fi dzalikal adad wa la yunqasu minhu. Allah, ini di antara benda yang kita rasa takut. Kalau kita perhati molek, kalau kita renung molek, memang kita rasa takut. Sebab kita tidak mengetahui bagaimanakah kedudukan kita sama ada syurga ataupun neraka. Memang kita takut. Tetapi takut tersebut janganlah sampai kepada putus asa. Takut tersebut kena wujud dalam hati kita supaya kita tidak rasa aman. Supaya kita tidak rasa selamat. Orang yang berjaya adalah orang yang tidak putus asa dan juga tidak rasa selamat daripada perancangan Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni di antara benda yang kita bimbang lah, sebab kita tidak tahu bagaimanakah nasib kita. Tetapi oleh kerana kita melihat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, di samping usaha kita yang kecil ini, kita melihat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan kita terselamat daripada api neraka Allah dengan limpah kurnia dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takut sebenarnya benda lagu ni. Tetapi takut kita itu janganlah sampai kepada kita membawa kepada putus asa. Tapi takut tersebut biarlah ia mendorong untuk terus kita beramal, untuk terus kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk terus kita memperbaiki kesilapan dan kesalahan yang kita buat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ni di antara perkara yang perlu kita kena yakini. Ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpandangan bahawasanya setiap benda yang telah sedang akan berlaku semuanya dalam pengetahuan Allah. Tidak mungkin benda tu berlaku lain daripada apa yang Allah Ta'ala tahu. Di sana ada golongan firqah yang sesat, firqah mubtadi'ah, firqah yang firqah maksudnya ahlul bid'ah, yang mana mereka berpandangan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui benda yang akan datang. Apabila berlaku baru Allah Subhanahu wa taala
tahu. Ni adalah pegangan ahlul bid'ah. Kita tak apa hak yang kita pegang, Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Wa kadzalika af'aluhum fima 'alima minhum an yaf'aluh. Dan demikian pula Allah Ta'ala mengetahui perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi apa benda hak yang hamba dia akan buat, sama ada baik ataupun buruk, semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lepas tu, wa kullun muyassarun lima khuliqalah wal a'malu bil khawatim was sa'idu man sa'ida bi qada'illah wasyaqiyyu man syaqiya bi qada'illah. Allah. Dan setiap makhluk, kata Rasulullah, kata Imam At-Tahawi, dan setiap makhluk, dia tulis tak makna setiap makhluk, wa kullun ni maksudnya setiap seorang. Setiap seorang dipermudahkan atas apa yang telah diciptakan baginya. Setiap seorang dipermudahkan mengikut apa yang diciptakan untuk dia. Kalau dia diciptakan menjadi ahli syurga, maka dipermudahkan kepada dia melakukan amalan ahli syurga. Allah. Sebab itulah ketika kita mampu untuk melakukan apa jua kebaikan, dan mampu kita meninggal apa jua kejahatan, dan mampu kita bertaubat di atas kesilapan dan kesalahan yang kita lakukan, maka kita perlu, wajib kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempermudahkan kepada kita jalan menuju kepada syurga Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan memberi pertolongan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, sehingga mampu kita melakukan kebaikan-kebaikan, yang mana dengan kebaikan tersebut kita dapat mencapai kemuliaan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah dalam hadis, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Mungkin kena beramal kerana setiap seorang di kalangan kamu akan dipermudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya. Baik, dan setiap dipermudahkan atas apa yang telah diciptakan baginya. Orang yang baik dipermudahkan melakukan amalan yang baik. Orang yang ahli neraka dipermudahkan kepada dia melakukan amalan ahli neraka. Tapi jangan kita tertipu, jangan kita rasa aman, jangan kita rasa selamat. Ketika kita mampu untuk melakukan kebaikan, maka kita janganlah merasakan diri kita apa dah, selamat dah daripada azab Allah. Jangan. Itu adalah salah. Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Tidak rasa selamat daripada perancangan Allah melainkan orang-orang yang rugi. Walaupun kita berada dalam kebaikan, walaupun kita sentiasa berjaga-jaga dalam melakukan kejahatan, andai kata kita terbuat, maka kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita jangan tertipu dengan perkara tersebut. Kita jangan rasa aman, kita jangan rasa selamat. Orang yang rasa selamat ni orang yang duduk dalam keadaan bahaya. Dia rasa selamat, sedangkan dia tidak mengetahui apa hak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi dia. Ni adalah orang yang cukup-cukup bahaya dan cukup-cukup rugi. Baik. Begitu juga golongan hak yang sentiasa melakukan maksiat, maka dia tidak boleh putus asa kerana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telus untuk dia. Besar mana kesalahan dia, tapi maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar lagi daripada kesalahan hak yang dia buat. Seterusnya kata dia, amal perbuatan hamba itu tergantung penutupnya, maksudnya akhir kehidupannya. Wal a'malu bil khawatim ni sebenarnya adalah maksud daripada hadis Rasulullah yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan adalah dilihat dengan penghujungnya. Maksudnya kalau orang tu baik pada awal tapi penghujungnya tak baik, maka tak baik juga. Orang tu kalau awal dia tak baik tapi penghujung dia baik, maka dikirakan dia adalah orang yang baik. Baik. Sebab itulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam husnul khatimah, dalam elok penghujung kita, kesudahan kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab innamal a'malu bi khawatimiha.
penghujung. Kita tidak tahu bagaimanakah penghujung kita. Itu hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok, ada seorang hak yang Rasul sebut dalam hadis membunuh 100 orang. Tetapi pada penghujung umur dia tekad untuk bertaubat, meninggal kejahatan hak yang dia buat. Akhirnya tidak sempat pun disampai kepada perkampungan untuk orang yang melakukan kebaikan untuk dia beribadat bersama mereka itu. Tiba-tiba mati dalam pertengahan jalan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan dia dalam golongan orang yang baik. Jadi malaikat rahmat yang menyambut roh dia. Allahu Rabbi. Baik. Begitu juga di sana ada cerita benda Bal'am bin Ba'ura, yang mana pada awalnya diriwayatkan bahawasanya dia adalah orang yang cukup hebat, cukup baik, tetapi pada penghujungnya benda mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita. Jadi di samping kita berusaha siang malam untuk kita jaga akidah kita, untuk kita istiqamah di dalam apa yang dituntut oleh Allah, meninggal apa yang dilarang, bertaubat di atas kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh kita. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpang hati kita daripada jalan kebenaran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya orang yang berbahagia adalah orang yang bahagia dengan ketentuan Allah, dan orang yang celaka adalah orang celaka dengan ketentuan Allah. Dia bahagia ke celaka ke adalah melalui ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib kita kena beriman dengan qada dan qadar. Wajib kita beriman dengan qada dan qadar. Sama ada baik ataupun buruk, semuanya adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala Tuhan yang maha berkuasa, yang memiliki segala-galanya, yang tidak ada siapa pun yang dapat memaksanya. Dia telah menentukan orang ni orang yang berbahagia, orang ni orang hak yang celaka. Setiap orang hak yang ditentukan dia termasuk dalam orang yang bahagia, maka dipermudahkan kepada dia melakukan amalan-amalan untuk mendapat kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tahawi lagi, wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali' ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Hakikat takdir adalah rahsia Allah pada makhluknya. Tengok, ni akidah kita. Asal takdir, qadar, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah adalah rahsia Allah di dalam makhluknya. Itu adalah rahsia Allah. Yang mana rahsia Allah Ta'ala ni tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak diketahui oleh Nabi yang diutuskan. Malaikat yang dekat dengan Allah, Nabi yang diutuskan tidak mengetahui rahsia takdir Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu. Allah. Maka wat ta'ammuq wan nazaru fi dhalika dhari'atul khidlani wa sullamul hirmani wa darajatut tughyan. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Memperdalam dan meneliti mengenai hal itu, hal takdir. Kita kata takdir adalah rahsia Allah. Ni benda yang kita kena pegang. Takdir adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia saat itu memperdalam dan meneliti mengenai hal itu, yakni mengenai takdir adalah jalan menuju ke dia panggil dhari'atul khidlan. Khidlan ni maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi pertolongan kepada dia. Allah Taala biarkan dia. Allah Taala tidak beri pertolongan kepada itu, makna khidlan. Dia adalah punca daripada dia saat itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak memberi pertolongan kepada dia kerana dia telah melakukan sesuatu perkara yang dilarang. Dan tangga keterhalangan, dia menjadi tangga, dia dihalang daripada mencapai kebenaran kerana kebenaran adalah tidak mendalami dalam berfikir tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Okey, tidak mendalami dalam berfikir
tentang takdir Allah itu adalah kebenaran. Maka tiba-tiba dia mendalami. Maka apabila dia mendalami, maka mendalami perbuatan dia mendalami itu adalah tangga kepada dihalang daripada mencapai kebenaran. Baik. Itu maksud tangga keterhalangan. Dan anak tangga perbuatan melampaui batas. Itu sebagai tangga kepada perbuatan melampaui batas. Kerana benda itu dilarang oleh agama. Jadi setiap perkara yang dilarang, maka kalau buat juga, maka dia termasuk dalam golongan yang melampaui batas. Kerana itu, sangat berhati-hatilah terhadap hal itu. Baik pandangan, fikiran maupun waswah. Kena berhati-hati dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama ada daripada sudut pandangan kita, daripada sudut fikiran. Ya nazarah ni makna samalah dengan fikiran berfikir. Maksudnya janganlah kita berfikir. Begitu juga daripada sudut waswah, jangan. Sebab Allah Ta'ala telah menutup ilmu takdir daripada pengetahuan manusia. Dan melarang mereka menggapainya. Allah Ta'ala telah menutup pengetahuan ilmu takdir, pengetahuan berkenaan dengan takdir, berkenaan dengan ketetapan Allah daripada pengetahuan manusia. Allah Ta'ala tidak buka benda ni untuk manusia. Dan melarang mereka daripada menggapainya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam kitabnya, dialah, yakni Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Tetapi mereka lah yang akan ditanya. Orang tanya kita, buat apa Tuhan awak? Buat apa Tuhan awak pergi orang kafir, Tuhan awak orang Islam? Kalau awak orang kafir Islam belaka kamu, doh orang. Buat apa Tuhan awak orang yang kepala tak sama? Kalau kepala sama, kita tak susah rakyat Malaysia. Faham? Tak susah. Ni kita susah pula, Allah Rabbi. Apa Tuhan awak gitu? Apa Tuhan awak baik belaka? Okey, jawapan dia lagu mana? Jawapan mengikut apa hak yang disebut dalam Al-Quran, hak yang diajar oleh Imam At-Tahawi adalah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak perlu ditanya tentang apa hak yang Allah Ta'ala buat. Mereka itu yang akan ditanya. Mudah tanyalah tentang Allah Ta'ala buat. Sebab Allah Ta'ala Tuhan, tidak ada siapa yang memaksa dia, tidak ada siapa pun yang boleh memaksa, yang boleh mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mung hak yang akan disoal. Sekarang ni mung kena tahu benda kau tanggungjawabmu. Mung jangan cara urusan Tuhan. Mung jangan cara pekerjaan Tuhan. Mung hidup tanya benda berkait dengan pekerjaan Tuhan. Benda faedahnya. Mung jangan cara pekerjaan Tuhan. Mung kena cara tentang tanggungjawabmu. Tanggungjawabmu benda tanggungjawabmu. Tanggungjawabmu sebagai hamba benda. Mu jangan cara tentang pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Cuma sebenarnya ada jawapan hak yang maksudnya boleh kita jawab kalau orang tanya begitu. Jawapan logik pada akal. Boleh sebenarnya, tetapi apa hak yang diajar oleh Imam At-Tahawi adalah kalau misalnya mari benda-benda tu dalam hati kita, dalam pemikiran kita, maka kita kena ingat firman Allah Subhanahu wa taala, la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Tidak boleh ditanya tentang apa hak yang Allah Taala buat. Apa Allah Taala buat gini, apa Allah Taala buat gini. Baik, kerana kita sebenarnya hak yang akan ditanya. Dengan maksud apa hak yang Allah Subhanahu wa taala buat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita pula ada tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepada kita, yang perlu kita kena laksanakan tanggungjawab tersebut. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman sa'ala lima fa'al faqad radda hukm al-kitabi wa man radda hukm al-kitabi kana minal kafirin. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sesiapa bertanya mengapa dia melakukannya? Kalau orang tanya, dah apa Allah Taala buat gitu? Sedangkan dalam Al-Quran Allah Taala katakan la yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah Ta'ala buat. Tiba-tiba dia tanya, apa Tuhan buat gitu? Apa Tuhan buat gini? Ditanya gitu. Sedangkan Allah Ta'ala kata tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah Ta'ala buat. Nak tanya apa? Sebab siapa yang mengaturkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala yang mempunyai kehendak mutlak, mempunyai kuasa mutlak, mempunyai pengetahuan mutlak. Maka tidak ada siapa pun yang dapat mengaturkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada siapa pun yang dapat mengaturkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada siapa yang dapat mengaturkan Allah, memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, boleh faham? Dia berbeza dengan
Kita ada orang boleh atur kita. Faham? Jadi kita mengikut apa peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah kata tak boleh sembahyang Jumaat, kita kata tak boleh sembahyang Jumaat. Pemerintah kata boleh sembahyang Jumaat, kita boleh sembahyang Jumaat. Maksudnya kita ni terikat dengan pemerintah. Jadi pemerintah buat pun ada masalah-masalah dia, ada hujah-hujah dia. Tapi nak kabarnya kita diaturkan oleh orang. Okey, boleh faham kan? Dan banyak perkara kita sebenarnya banyak kehidupan kita ni sekarang ni diatur oleh orang. Siapa masa sekarang mu kena buat ni, siapa masa ni mu kena buat ni, siapa masa ni mu kena buat ni. Baik, kita diatur. Baik, tetapi Allah Ta'ala Tuhan yang mempunyai kehendak yang mutlak, kuasa yang mutlak. Tidak ada siapa yang dapat mengatur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada siapa yang dapat memaksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi apabila Allah Ta'ala tidak ada siapa yang dapat mengaturkan dia, tidak ada siapa yang dapat memaksa dia, dia mempunyai kehendak mutlak, kuasa mutlak, pengetahuan mutlak, maka apa yang Allah Ta'ala buat tidak boleh ditanya. Dia Tuhan, ikut dia nak buat benda pun. Kita hak yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka sahabat telah kata Imam At-Tahawi, sesiapa bertanya kerana apa Allah Ta'ala buat begitu, maka sesungguhnya ia telah menolak ketentuan yang sudah tertulis. Dia telah menolak hukum. Tu hukum ni ketetapan daripada Alkitab, daripada Quran. Faham tak? Dia telah menolak benda hukum ketetapan yang disebut dalam Al-Quran. Benda hak yang disebut dalam Quran la yus'al, tidak boleh ditanya amma yaf'al, tentang apa hak yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat. Tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah Ta'ala buat. Tiba-tiba ditanya, apa Tuhan buat gini, apa Tuhan buat gini? Maka dia menolak hukum kitab. Dan sesiapa yang menolak hukum kitab, maksudnya ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala yang disebut dalam Al-Quran, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Seterusnya katanya, fahadha jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala wa hiya darajatur rasikhina fil ilm lianna al-ilma ilman, ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqud. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita baca kitab yang kedua. Yang mana kitab yang kedua adalah kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab Bustanul Arifin pada muqaddimah dia ataupun pada dalam kitab Bustanul Arifin, Imam Nawawi awak mari beberapa hadis yang mana hadis ni adalah cukup benda pentinglah bagi orang yang nak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana hadis ni kalau kita tengok lebih kurang dengan hadis 40. Dengan hadis 40. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang ke-8. Kita baca dah hadis yang ke-8 ke tak baca lagi? Okey, kita dah baca lagi hadis yang ke-8 Hadis yang ke-8. Allah Ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali perkara yang baik. Katanya an Abi Hurairah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang maha bersih, maha suci daripada segala kekurangan, kerana dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka Allah Ta'ala tidak menerima perkara yang kotor. Allah Ta'ala hanya menerima perkara yang bersih. Itu maksud daripada tajuk yang diletak oleh pengarang kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده. Yang kita ngapa benda tu? Yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya Rabb wa mat'amuhu haram. Situ yamuddu yadayhi. Yadahu. Dia ada dua riwayat, mungkin ada dua riwayat.
Ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah adalah seorang sahabat Rasulullah yang cukup masyhur. Walaupun dia hanya sempat bersama dengan Rasulullah hanya beberapa tahun sahaja. Sebab dia datang berjumpa dengan Nabi SAW pada hari Khaybar. Tak silap ingat, begitulah pada hari Khaybar. Yang mana lebih kurang dalam 3 tahun ke 4 tahun gitu je dia bersama dengan Rasulullah. Tapi dia mengambil peluang ketika bersama dengan Rasulullah. Tidak cara ke hija, tak cara dok jual, tak cara ke cari pitih. Hanya siang malam bersama dengan Rasulullah untuk memungut mutiara-mutiara yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutiara yang keluar daripada perbuatan Rasulullah. Dan ini termasuk dalam ahli sufah. Dan beberapa kali dia jatuh, rebah, pesang kerana lapar. Pernah dia kata dia rebah, guling atas tanah saat itu sampai ke orang jijak dia kerana orang menganggap dia orang gila. Padahal bukan aku gila, kata dia, sebab dia aku lapar. Allahu Rabbi. Dan usaha dia, punca daripada usaha dia, tekung dia dalam menuntut ilmu, akhirnya dia menjadi ulama yang besar. Sebab itulah dalam menuntut ilmu, khususnya untuk pelajar-pelajar menuntut ilmu ni, dia kena korbankan dalam tempoh yang sekejap. Sekejap aja, bukan lama. 4 tahun, 5 tahun, dia kena korbankan masa. Kena sibukkan dengan menuntut ilmu. Maka insya-Allah lepas daripada itu dia akan berjaya. Baik. Tengok. Kata dia, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha suci daripada segala kekurangan, bersih, tidak ada sedikit pun kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia, yakni Allah, tidak menerima kecuali perkara yang baik. Allah Taala kena ingat, Allah Taala tidak menerima melainkan perkara yang baik. Sebab tu dalam apa jua benda hak yang kita nak persembahkan kepada Allah, bagilah benda hak yang baik. Setiap benda hak yang kita nak persembahkan kepada Allah, kita kena bagi perkara yang baik. Tengok Allah Subhanahu wa taala kamu dalam Quran lagu mana? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mung tidak akan dapat mencapai, mung tidak akan dapat mencapai kebaikan sehingga kamu berinfak sebahagian daripada apa yang kamu kasih. Dalam ayat yang lain Allah Taala kata wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Mung jangan cari benda hak yang buruk, benda hak yang teruk daripada apa hak yang kamu infakkan. Walastum biakhilihi illa an tughmidu fi. Tapi kalau orang bagi kepada kamu benda tersebut, mung tak ambil melainkan mung pun kalau mu ambil dalam keadaan mu pejang mata. Jangan buat sampai kepada tahap tu. Jadi kalau mu nak beri hak yang benda hak yang mulia, benda hak yang molek, benda hak yang bersih. Ini di antara benda hak yang penting, hak yang perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala tidak menerima melainkan benda hak yang baik. Benda hak yang baik barulah Allah Subhanahu wa taala terima. Orang hak yang bersedekah tetapi daripada duit yang haram, Allah Taala tidak terima sedekah dia. Orang hak yang membantu anak yatim, membantu ibu tunggal, membantu orang-orang susah, tapi dengan duit haram, tak kira lah duit haram, punca daripada curi ke, punca daripada benda, tak kira lah apa, daripada rasuah ke, daripada macam-macam perkara lah. Maka dia bersedekah walaupun dia bantu orang anak yatim, ibu tunggal. Adakah Allah Ta'ala terima? Tidak. Kerana Allah Ta'ala tidak menerima melainkan benda yang baik. Itu maksud. Inna Allaha la yaqbalu illa tayyibah. Katanya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh, telah memerintah orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin, sekalian rasul. Allah Ta'ala memuliakan anak Adam.
Wa karramna bani Adam. Allah Ta'ala telah memuliakan anak Adam. Kita ni adalah golongan makhluk yang mulia di sisi Allah. Dengan nas daripada Al-Quran. Wa karramna bani Adam. Kami memuliakan anak Adam. Okey, satu. Anak Adam ada hak yang beriman dan ada orang hak yang kufur. Orang beriman ataupun gini, anak Adam dia ada umat kepada Nabi Muhammad dan umat kepada nabi-nabi yang lain. Dan sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mung adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Umat Nabi Muhammad umat yang paling terbaik. Baik. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud yang paling terbaik adalah umat yang beriman lah. Hak yang tidak beriman nak baik bagaimana kan? Umat yang beriman. Jadi oleh kerana umat Nabi Muhammad ni baik, umat Nabi Muhammad ni mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, umat yang terbaik, umat yang dirahmati. Inna ummati ummatun marhumah ataupun ummati ummatun marhumah atau kama qala. Umat aku adalah umat yang dirahmati, yang diberi rahmat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan perkara yang Allah Taala perintah kepada makhluk dia yang paling mulia, iaitu para nabi, para rasul. Para rasul dan para nabi adalah mereka yang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang Allah Ta'ala perintah kepada mereka adalah Allah Ta'ala perintah kepada golongan yang menjadi kekasih Allah. Apa Allah Ta'ala larang mereka, maka Allah Ta'ala larang kepada golongan yang menjadi kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi benda yang Allah Ta'ala perintah adalah benda yang cukup mulia. Sebab Allah Ta'ala tidak akan memerintah kepada orang yang rapat dengan dia, melainkan benda itu adalah benda yang mulia. Nabi dan Rasul adalah orang yang paling mulia. Okey, boleh faham? Ia adalah pilihan mutlak Allah. Rasul ni pilihan mutlak Allah. Dia tidak sama dengan wali. Tidak sama dengan wali. Wali ni bukan pilihan. Ialah pada penghujung semuanya pilihan Allah Ta'ala belaka. Maksudnya, para nabi, para rasul bukanlah untuk mencapai maqam tersebut boleh melalui usaha. Tidak. Berbeza dengan wali. Wali boleh dicapai melalui usaha. Okey, boleh faham? Dengan melakukan amalan-amalan tertentu, meninggal perkara yang diharamkan, buat perkara yang diwajibkan, perbanyakkan melakukan benda yang sunat secara berterusan, maka disampai kepada maqam wali. Hal itu disebut dalam Al-Quran, dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Sesiapa yang memusuhi wali bagi aku, maka aku isytiharkan perang. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu benda yang lebih aku suka berbanding dengan apa yang aku fardukan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba-hamba-Ku mendekatkan diri mereka itu kepadaku dengan perkara-perkara sunat sehinggalah aku kasih kepada dia. Jadi maksudnya maqam wali boleh dapat melalui usaha, tetapi maqam nabi dan maqam rasul bukanlah boleh melalui usaha. Jadi rasul dan nabi adalah golongan yang cukup mulia. Allah Taala tidak memerintahkan kepada rasul dan nabi melainkan benda itu mulia. Maka benda yang mulia, yang Allah Taala perintahkan kepada para rasul, tiba-tiba Allah Taala perintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda maksud dia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang cukup mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan apa yang Allah Taala perintahkan kepada kekasihnya, Allah Taala perintahkan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bandingannya walillahil mathalul a'la, bagi Allah perbandingan yang tinggi. Kita, anak kita pasti adalah golongan yang cukup kita kasihi. Anak kita kalau dia tidak buat perangai, dia adalah golongan yang kita kasih. Okey, baik. Tiba-tiba ada orang lain daripada anak kita, sebagai contoh, kita suruh dia buat sesuatu benda yang kita telah suruh kepada anak kita. Jadi benda-benda yang kita faham daripada perkara tersebut. Bermakna orang lain saat itu juga adalah orang yang kita kasih.
Sebab kita telah memerintahkan kepada dia benda yang kita suruh kepada anak-anak kita. Okey, boleh faham. Itu sebagai contoh. Jadi oleh kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah golongan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah Taala memerintahkan kepada dia dengan apa hak yang Allah Taala pernah perintahkan kepada para rasul, insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin. Allah, ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada kita benda ni, Allah Ta'ala ingin memuliakan kita. Kerana benda ni Allah Ta'ala pernah perintah kepada orang yang mulia. Maka alangkah bodohnya, alangkah jahilnya, alangkah ruginya, alangkah teruknya, alangkah hinanya seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaulah dia tidak mengambil, tidak melakukan, tidak mencapai, tidak menerima perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Betul tak gitu? Benda yang dapat memuliakan diri dia, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang cukup mulia untuk dia. Pemberian ini diberikan kepada kekasih-kekasih Allah, tetapi pemberian tersebut yang cukup mulia tiba-tiba tidak diterima olehnya. Tidak diterima oleh manusia tersebut, oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ni orang cerdik ke orang yang kurang cerdik? Pastinya tidak ada seorang pun yang mengatakan dia orang cerdik. Bukan dia orang yang kurang cerdik, ataupun dengan bahasa kasar orang yang keterlaluan bodoh. Orang yang terlalu bodoh orang lagu ni. Orang ni cerdik ke tak? Memang bukan orang cerdik. Orang yang bodoh, orang yang rugi, orang yang tak betul, orang yang memang tak ada kira langsung orang gini. Kalau cakap ngasar gitulah kan. Benda yang dapat memuliakan dia, tiba-tiba dia tinggalkan. Baik. Benda yang Allah Ta'ala perintahkan kepada orang beriman dengan apa yang Allah Ta'ala suruh kepada sekalian Rasul. Allah Ta'ala berfirman. Seperti ayat yang disebutkan dalam hadis di atas. Tadi yang bermaksud, hei sekalian Rasul, makanlah daripada perkara yang baik. Yakni daripada perkara yang halal. Dan beramallah akan amalan yang baik. Tengok Allah Ta'ala kata kepada Rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'amalu salihah. Memakan daripada benda-benda yang baik. Benda yang baik adalah benda yang halal. Halal zat dia dan halal usaha daripada ataupun usaha untuk mendapat perkara tersebut. Dia kadang-kadang benda tu adalah haram zat dia. Babi, haram zat dia. Najis, haram zat dia. Okey, boleh faham? Kadang-kadang zat dia tidak haram. Zat dia halal. Tapi dia dapat daripada saluran yang tidak halal. Itu dipanggil haram daripada sudut usaha. Sebagai contoh, dia mengambil riba. Daripada duit riba tersebut, dia beli nasi. Okey, nasi ayam. Nasi ayam, adakah haram nasi ayam? Nasi ayam tidak haram. Nasi ayam adalah halal. Sebab melainkan ayam tu tak sembelih. Kita maksud nasi ayam hak yang jelas lah di tempat kita. Hak yang maklum lah di tempat kita. Tapi oleh kerana dia peroleh nasi ayam tersebut daripada duit riba, ataupun duit rasuah, ataupun duit tipu, khianat, maka dia panggil haram nisbah sudut usaha. Okey, boleh faham kan? Baik. Jadi Allah Ta'ala kabar kepada Rasul, wahai para Rasul, makanlah daripada benda yang baik, yakni benda yang halal. Halal daripada sudut zatnya, halal daripada sudut usaha untuk memperolehkan perkara tersebut. Baik. Dan beramallah akan amalan yang baik. Allah, sebahagian ulama menyebut bahawasanya, tengok, antara makna yang tersirat daripada perkataan Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul supaya makan benda yang halal dan buat benda yang baik adalah makan perkara yang halal, ia membantu kita melakukan kebaikan. Orang yang memasukkan ke dalam mulut dia perkara yang haram, maka berat untuk dia melakukan kebaikan. Okey, boleh faham? Sebab itulah untuk kita diberi kekuatan melakukan kebaikan, tinggalkan perkara-perkara yang haram daripada memasukkan perkara tersebut ke dalam perut kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia berfirman pula seperti ayat yang disebutkan dalam hadis di atas tadi yang bermaksud, hei orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik. Tengok sama tak? Yang telah kami berikan rezeki akan kamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seseorang lelaki yang jauh perjalanannya. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah.
Kita sambung balik pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.